Dan kita kembali untuk membincangkan satu perkara yang saya rasa sangat dinanti-nantikan oleh semua warga negara Malaysia yang selama ini sudah pun boleh melancong seperti biasa, tapi dengan penutupan pintu sepadan negara, mereka ada kekurangan akses kepada negara-negara luar. Tapi kini bukan saja peluang melancong, tapi juga peluang-peluang untuk menjayakan semula ekonomi, merancakkan ekonomi global seperti biasa akan bermula dengan satu lagi VTL. Kita sudah pun ada satu dengan Singapura, tapi yang seterusnya dengan rakan kita di utara Thailand akan dibuka tidak lama lagi. Untunglah mereka yang berada berdekatan dengan sempadan negara ini, mereka boleh pergi terlebih dahulu. Tapi dapat saksikan bagaimana kejayaan Vaccinated Travel Lane VTL, darat, udara dan juga air antara Malaysia dan juga Singapura. Jadi difahamkan pembukaan sempadan dijangka akan dibuka pada bulan April ataupun sekurang-kurangnya sebelum perayaan Hari Raya Aidilfitri. Jadi kita ingin mengupas sikit sebanyak berkenaan dengan pembukaan sempadan ini, di bagaimana ia boleh meningkatkan ekonomi antara kedua-dua negara yang terlibat. Jadi hari ini, pada pagi ini, selamat pagi diucapkan kepada Dr. Muhammad Effendi Yusof selaku pensyarah kanan Azman Hashim International Business School, Universiti Teknologi Malaysia, ataupun lebih dikenal sebagai Dr. Effendi ya. Ya, boleh. Okey, selamat pagi. Pagi, Terence. Terima kasih doktor kerana bersama kami. Jadi kita perlu fahamkan apakah konsep VTL ni terlebih dahulu. Kerana ia bukan bererti membuka pintu sepadan seperti biasa, seperti yang mungkin kita faham berlaku sebelum 2020, di mana kita boleh menempah tiket penerbangan, naik kapal terbang, sampai saja di tempat yang dituju, kemudian tunjukkan pasport kita di pintu masuk dan kita sudah pun boleh masuk ke negara itu. Dengan VTL ada beberapa prosedur yang agak baru untuk para pelancong. Jadi bolehkah Dr. Effendi bantu kita untuk faham konsep VTL? Okay. So VTL ni basically is a saya boleh katakan, ini pandangan saya boleh katakan bahawa ini adalah anugerah lah kepada orang yang tertentu yang cukup syarat untuk bergerak keluar ke negara lain. Okay, dalam konteks ni yang paling penting adalah tentang kesihatan, keselamatan kesihatan. Yang mana kita sedia maklum bahawa memang ada SOP yang tertentu yang mana dari segi vaksinasinya dan test dan everything semua. Jadi yang ini merupakan satu agak berbeza dengan perjalanan yang sebelum inilah. Dan ini hanya terbabit kepada sektor pelancongan saja. Daripada segi sektor aktiviti ekonomi masih lagi agak belum lagi penuh lagi lah. So jadi yang itu merupakan satu kekangan kepada bagaimana kita nak merancakkan balik ekonomi negara kita, dan juga negara-negara yang bersepadan dengan negara-negara luar sana tu. Dan kalau VTL ini diperluaskan lagi dengan, of course definitely kita utamakan faktor kesihatan tu. Kalau dapat kita selesaikan masalah tu, maka InsyaAllah satu hari nanti kita dapat kembali semula pada aktiviti ekonomi sedia sebelum ini. Pada pandangan Dr. Effendi sendiri, bagaimana sebenarnya ataupun sejauh mana kejayaan VTL ini boleh membantu untuk meningkatkan lagi ekonomi negara? Sebab kita dapat saksikan ada banyak pertambahan SOP-SOP baru yang perlu dilalui, dan juga apabila VTL ini dilaksanakan, tidak semua boleh menggunakan perkhidmatan VTL ini untuk bergerak antara kedua negara. Ada banyak keperluannya seperti vaksinasi. Kita perlu terima hakikat tidak semua orang terbuka untuk menerima suntikan vaksin dan sebagainya. Jadi bagaimana sebenarnya VTL ini boleh membantu meningkatkan ekonomi negara, walhal kita tidak boleh membawa ke semua ataupun pergerakan itu tidak bergerak secara 100%? So far sekarang ni yang kita nampak impak kepada ekonomi kita hanyalah dalam bentuk daripada sektor pelancongan. Daripada sektor perniagaan, bisnes, ekonomi itu agak terhad. Jadi kalaulah pergerakan ini diberi kelonggaran dan impaknya amat besar kepada negara kita. So sekarang ni kita hanya
boleh kita katakan bahawa negara kita ni fokus is on pelancongan lah, to attract people coming to our country. Tetapi saya rasa dia lebih banyak lagi potensi, lebih besar lagi potensi kalau kita dapat open up our borders lah, and especially kalau kita lihat sektor penerbangan contohnya amat terjejas. Jadi kalau kita even Khazanah pun ada menyatakan bahawa dia syorkan untuk pembukaan secara menyeluruh agar syarikat-syarikat GLC, syarikat-syarikat besar negara kita dapat menangani masalah ekonomi yang kita hadapi sekarang. Walaupun seperti kata Syu, bukan semua orang terbuka untuk menerima vaksin, namun jumlah bilangan yang belum divaksin di Malaysia adalah sangat kecil. Ya, betul. Iaitu lebih kurang dalam 2%. Daripada 2% ini, ada yang memang tidak boleh menerima vaksin atas sebab-sebab tertentu. Ya, betul. Ada yang jika diberi vaksin sekalipun, mereka masih terdedah kepada bahaya COVID-19 kerana faktor kesihatan mereka. Tapi ini Malaysia. Melihat kepada negara-negara lain, ada yang belum sampai 50% lagi. Jadi bagaimana untuk kita membuka VTL dengan negara-negara yang tahap pemvaksinannya belum mencapai tahap yang selari dengan kita di Malaysia? Ya. Okey. Kalau kita comparekan dengan Singapura. Okey, dengan Singapura so far dia punya vaccination rate is very good. Okey, just like Malaysia lah. Malaysia pun by right kita ikut statistik KKM, kita rakyat Malaysia dah 80%, almost 80%, 79%. Keseluruhan. Kalau kat Johor ni pula, kalau kita lihat dalam 80%, kita dalam rangka yang tangga yang ketiga, keempat, kelima itu. Okay. Negara-negara yang kita cakap ni, kita bukan saja Thailand sajalah, kita ada Brunei, kita ada Indonesia di Sabah-Sarawak dan Singapura. So far Singapore, I think kita tak ada masalah. Tapi bila Thailand dengan Indonesia, mungkin Brunei pun tak ada masalah. Yang itu saya rasa sepatutnya memang kena strict sikit lah untuk kita buat kita kena buat saringan supaya tak nak kes yang bertambah. Tapi kalau kita lihat sekarang ni pun, dekat Malaysia ni pun kita dah almost complete. Kita punya dah ramai yang dapat vaccination. Jadi jumlah yang, kalau boleh janganlah kena kan, pesakit pun kategori 1, kategori 2 pun is already like 90%, 90%. So yang sikit saja yang kategori itu. Jadi negara yang bermasalah, yang tak cukup macam mana Encik Tyra cakap tadi, yang itu kita kena a bit strict. Yang itu kena a bit strict because of kita tak nak lagi bertambah lagi. Tapi as it is now pun, sekarang saya tengok kat Malaysia pun kita punya kes pun boleh katakan meningkat. Tapi semua dalam kategori 1, kategori 2, which is like normal punya biasa, so I think problems in terms of kita bila orang luar datang tu tambah lagi kita punya ni, rasanya kita dah we are prepared. The most important saya rasa ialah rakyat kita sendiri kena sedar, kena peka, kena ikut aware dengan penyakit ni and dengan masalah COVID-19 ni kan. Jadi kalau we can keep ourselves safe, I think shouldn't be any problem. Yalah. Dengan kehadiran varian Omicron sekarang kan, bukan di Malaysia, di negara-negara jiran juga mempunyai tingkatan jumlah kes baharu yang sangat mendadak. Tapi lah dia pada kategori 1 dan 2. Cumanya bila kita ingin membuka lebih banyak sempadan negara kepada negara-negara jiran dan sebagainya, ini bergerak selari dengan jumlah kes positif COVID-19 yang semakin meningkat. Jadi bagaimana untuk kita meyakinkan orang ramai bahawa ini adalah tindakan yang benar-benar tepat untuk membantu meningkatkan ekonomi negara yang terlibat? Tindakan tepat tu saya mesti fokuskan kepada ekonomi kita. So kalau kita masih lagi stop ataupun kita masih lagi beri kekangan kepada pelabur-pelabur luar, pelancong luar dan terdatang, sooner or later kita punya ekonomi pun tak akan terjejas jugalah. After all kita pun dah lalui, sekarang ni kita nak revive balik. So jadi kalaulah itu ada saya cakap, saya punya pandangan ialah rakyat tu sendiri yang kena take action. I mean government have done everything, almost everything. Dia dah buat macam-macam. Kan dah bagi dan sebagainya vaksinasi, cara dah bagi SOP dan sebagainya. So kita sebagai rakyat ni kalau orang luar datang pun kan you have to make sure yourself safe lah. Pada saya kan kalau sebab itu dah tak boleh buat apa lagi. Sebab kerajaan dah buat semua sekali. Saya dah kita nampak lah bahawa okey kita dah kekang ni, dah bagi vaksinasi. Tapi still benda kes meningkat. Sebab apa? Sebab kita tak ada kesedaran. Saya nampak kat situ lah. Kalau kita rakyat ni dah sedar benda tu,
InsyaAllah benda ni kita boleh tangani dan memang kita perlukan orang ni untuk datang, pelabur-pelabur untuk datang ke Malaysia untuk kita nak rancakkan balik. Ini dalam fasa pemulihan ekonomi sekarang ni. Yang mana ini amat penting because it will affect not only big companies, also small companies. All these SMEs semua kan, semua pun akan terlibat, akan terbabit juga. Yang itu yang kita nak. Dan satu langkah penting saya rasa adalah saling menerima pakai penggunaan aplikasi-aplikasi seperti MySejahtera dan yang seumpamanya di Thailand. Jadi hanya rakyat ataupun hanya pengembara dengan aplikasi itu sahaja akan diterima untuk menggunakan kemudahan VTL yang disediakan. Dan langkah-langkah seumpama ini adalah penting dan perlu kita pastikan bahawa semua rakyat Malaysia ada memiliki aplikasi MySejahtera dan sebagainya. Aplikasi ini sangat berkesan, membantu kita untuk mengenal pasti risiko setiap pengembara. Dan dalam pada itu juga, seperti yang dikatakan oleh Dr. Fendi tadi, kesannya kepada perusahaan-perusahaan mikro, kecil dan sederhana perlu difahami kerana untuk mereka yang berada dalam bidang ini mungkin mereka tidak nampak apakah kepentingan pembukaan pintu sempadan kepada ekonomi kecil mereka. Okey, kalaulah kita contoh dalam sektor pelancongan, pelancongan ni dia tidaklah saya boleh katakan dia bukanlah impak yang besar, tetapi impaknya kepada lokal ekonomi. Pelancong yang datang untuk SMEs, untuk IKS ni, dia memang mengharapkan kedatangan pelancong ni. Dan sektor pelancongan ni very important for them because of, dan dalam sektor pelancongan ni dia banyak kepada lokal ekonomi. Maknanya pelancong datang beli terus direct. Dia bukannya investment pada negara, tetapi dia lokal ekonomi, dia memangkinkan lokal ekonomi lokal. So saya rasa sekarang ni buat masa ni, sekarang ni sebelum ni pun kita dah stop, pelaburan dah kurang masuk ke Malaysia. Jadi kita kena mangkinkan kita punya lokal ekonomi dulu. Sebab kita dah tak boleh nak buat apa-apa lagi. So jadi dengan adanya pentingnya pembukaan ni supaya pelancong ni datang dan dia akan meremajakan balik semula sektor pelancongan dan juga yang terbabit dengan IKS ni. So it's very important, adalah penting sangat because macam saya katakan tadi, kita nak tunggu pelaburan di luar agak lambat. Dan banyak dia punya kekangan dia sekarang ni. Tetapi sekarang ni kita nak nak pulihkan ekonomi lokal yang memang direct pada rakyat tu. Dan salah satunya menerusi sektor pelancongan lah. Ia sebagai satu rantaiannya, apabila ada pelancong datang, akan ada pembukaan gerai-gerai kecil seperti di air hitam ni. Mereka akan datang untuk melihat, membeli dan bermacam-macam lagi, mendapat pengalaman dan sebagainya. Itu adalah salah satu caranya lah dengan sektor pelancongan. Tapi bila kita lihat sekarang ni, setelah hampir 2 tahun kita menghadapi pandemik COVID-19, kita nak masuk ke endemik, banyak SOP telah dikurangkan. Bukan kerana COVID-19 itu sudah hilang dalam komuniti kita, tetapi kita perlu bergerak ke hadapan. Jadi apabila pembukaan sempadan ini yang lebih banyak selepas ini, bagaimana pada pandangan Dr. Cindy antara SOP-SOP yang perlu terpakai ataupun untuk kita berikan jagaan kepada masyarakat Malaysia supaya mereka tidak terkejut dengan kelonggaran SOP walhal COVID kes ataupun kes positif yang semakin meningkat? Kalau kata kita kurangkan SOP as what is being doing right now, dan kita pun tahu sekarang ni kalau kata first contact pun kita kalau tak ada gejala kita tak payah no more quarantine dan sebagainya kan. So itu saya rasa itu memang rakyat kena tahu benda tu. Dan pada saya kalau kita dah buat macam-macam tapi masih lagi tak dapat kekang lagi jumlah kes dan sebagainya, maknanya there's something is wrong. Wrong comes from the public itself, daripada rakyat tu sendiri. Sebab apa? Sebab dia mungkin tak faham pasal kepentingan SOP dan sebagainya. So jadi kalau kita dapat create awareness yang bahawa SOP yang dibuat ni bukanlah semata-mata untuk kita nak buka sempadan kita untuk masuk pelancongan, tapi it's actually for kita sendiri, untuk kita sendiri, untuk kita jalankan hidup seperti biasa seperti dulu, cuma adalah sedikit SOP yang tak strict supaya benda ni, supaya kes tak meningkat lah pada saya. So jadi now is about time for the government, for me lah, pandangan saya, untuk create awareness among the public. Itu paling penting saya rasa. Sebab kita dah tak buat apa lagi lah. Kita dah kuat. Kalau kita strict dulu
tak happy kan. Rakyat in terms of apa quality life semua tak. Tapi now kita dah nampak dah ramai orang jogging, pergi shopping complex sudah start ramai, hotel occupancy hotel pun dah meningkat. Jadi it's about ourselves. Kita sendiri yang kena sedar pada benda ni. Tanggungjawab itu kini terletak pada bahu setiap rakyat Malaysia. Ya, Memastikan bahawa semua yang dilaksanakan adalah berjaya. Terima kasih Dr. Fendi kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia membincangkan pembukaan semula pintu sepadan negara yang kita nantikan.